Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, inisiatif satu entiti swasta untuk menyediakan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM kepada pelajar luar bandar di Baram telah disambut baik dan disokong oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Datuk Abang Openg. Kumpulan swasta itu bertekad menyediakan pendidikan STEM menerusi pembelajaran jarak jauh bagi 9 sekolah menengah kebangsaan SMK di Baram. Program tuition berasaskan penggunaan komputer atau Computer Aided Tuition tersebut memanfaatkan platform Khan Academy yang terkenal di dunia di mana pelajar dapat menjalani kurikulum berdasarkan keupayaan masing-masing berkaitan sains, matematik dan bahasa Inggeris yang diperakui oleh Lembaga Kolej ISA. Dalam pada itu, kumpulan swasta diketuai bekas Ketua Pegawai Eksekutif COMEC, Datuk Tan Tian Ho itu telah menyampaikan taklimat kepada Premier Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Rabu mengenai kejayaan program tersebut setakat ini di SMK DTLJ di Long San sejak pelaksanaannya pada 2017. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari dimaklumkan bahawa pada 2021, 25% pelajar berjaya memperoleh 4A dan ke atas berbanding 3% untuk kumpulan kawalan yang tidak mendapatkan bantuan tuition berkenaan. Oleh itu, Premier Sarawak menekankan bahawa kejayaan di SMK DTLJ juga harus diperoleh di sekolah-sekolah lain yang mengikuti program tersebut. Sementara itu, Datuk Tan telah menubuhkan Yayasan Hornbill bagi melaksanakan pelan induk untuk menggunakan pakai versi Khan Academy yang telah dipertingkat di mana ia memanfaatkan pembelajaran jarak jauh serta capaian internet menerusi satelit Starlink. Manakala pengerusi Chinese Chamber of Commerce Datuk Richard Wee, Presiden Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak Syida Agustin Wong dan Datuk Sri Richard Jong Isful dari East Design Architects Sdn Bhd masing-masing menyumbangkan RM250,000 kepada Yayasan Hornbill bagi menjadikan inisiatif menaik taraf pendidikan STEM Sarawak ini sebagai usaha sama kerajaan dan industri swasta. Laporan seterusnya, kontraktor baharu telah dilantik untuk menyiapkan baki kerja-kerja pembinaan jambatan Sebau yang kini dikategorikan sebagai projek sakit. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, kerajaan negeri telah memutuskan untuk menamatkan perkhidmatan kontraktor terdahulu yang telah mengakibatkan projek pembinaan jambatan tersebut mengalami kelewatan selama lebih 3 tahun. Tegas beliau, meskipun pihak kontraktor tersebut berjaya menyiapkan kira-kira 50.61% daripada kerja-kerja projek bernilai RM89 juta itu, namun kontraktor terbabit gagal meneruskan kerja-kerja yang selebihnya. Ini menyebabkan kelewatan kerja-kerja pembinaan jambatan itu dan dikategorikan sebagai projek sakit, katanya kepada media selepas melakukan lawatan ke tapak projek tersebut di sini pada Jumaat. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak itu menambah kontraktor baharu tersebut diberi tempoh 2 tahun atau menjelang 2025 untuk menyiapkan kerja-kerja yang selebihnya. Namun begitu jelas beliau, pihaknya telah memohon kontraktor untuk menyiapkan lebih awal atau dalam tempoh 18 bulan dan masih berbincang dengan mereka mengenai kos untuk baki kerja tersebut. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan para kontraktor untuk mengikut jadual yang telah ditetapkan kerana pihak kerajaan tidak akan teragak-agak untuk menamatkan perkhidmatan kontraktor yang mengamalkan sikap sambil lewat. Selanjutnya, Sarawak merupakan satu-satunya wilayah di Malaysia yang menyediakan skim subsidi kadar faedah selama 35 tahun kepada perusahaan kecil sederhana PKS yang layak di bawah Special Relief Fund SRF, Truncated Relief and Recovery Facility TRRF dan Penjana Tourism Fund PTF. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Wan Tengah Ali Hassan berkata, semua permohonan bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS untuk SRF, TRRF dan PTF berjumlah RM77 juta itu telah diluluskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan MITRADE sebelum 31 Januari 2022. Beliau juga Menteri MITRADE menjelaskan selain bantuan daripada Kerajaan Pusat, Kerajaan Sarawak telah menyalur peruntukan sebanyak RM6.7 bilion di bawah pakej BKSS 1.0 sehingga 9.0 untuk membantu rakyat negeri ini termasuk golongan PKS yang terjejas akibat penularan wabak COVID-19 sama ada dalam bentuk bantuan kewangan maupun bukan kewangan.
Datuk Amar Wan Tengah berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh pada majlis perasmian Jum Register Bisnes di Dewan IKS Tanjung Manis pada Jumaat. Katanya perusahaan mikro kecil sederhana PMKS memainkan peranan penting dalam memacu ekonomi negara ini selain membantu untuk menyediakan peluang pekerjaan. Di Malaysia, golongan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mewakili 97.4%, tinggi lagi dari data dunia, daripada keseluruhan komuniti perniagaan. Pada tahun 2021, juga Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan bahawa golongan PMKS telah menyumbang 38.4% pada KDNK, 10.5% pada ekspor dan 48.2% kepada guna tenaga kerja. Itulah data-data yang menunjukkan betapa pentingnya kita orang semua berdaftar. Program tersebut bertujuan membantu para usahawan, peniaga, penjaja di daerah Tanjung Manis yang tidak memiliki lesen perniagaan untuk mendaftar dan memiliki lesen perniagaan. Selain itu, ia juga memberi kesedaran dan pengetahuan mengenai kepentingan memiliki lesen permit perniagaan untuk menjalankan perniagaan secara sah serta membolehkan usahawan, peniaga, penjaja menikmati bantuan kewangan dan lain-lain bantuan. Ke paparan berikut, Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar mesti mengambil tindakan proaktif dalam usaha menangani pencemaran jerebu rentas sempadan yang sedang berlaku di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni, pihaknya telah mengemukakan satu memorandum kepada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad untuk mencadangkan agar masalah fenomena ini dibawa ke Mesyuarat Menteri Alam Sekitar ASEAN sebagai mencari langkah penyelesaian. Kita telah menulis surat kepada Kementerian Alam Sekitar Malaysia supaya ada satu perbincangan di peringkat ASEAN kerana debu itu sebenarnya daripada negara jiran, bukan dari Sarawak. Dan di Sarawak hanya 4 titik panas, tapi di Kalimantan 20 September hingga 29 2,203 titik panas. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Pengawal Kualiti Alam Sekitar Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak Jack Liam dan Penolong Controller Pemantauan dan Pelaporan NREB Sarawak Sai Koh Fen di pejabatnya di Kuching pada Jumaat. Selain itu, tambah Dr. Hazlan, beliau juga akan mencadangkan kepada Jawatankuasa Sosio-Ekonomi Malaysia Indonesia SOCSEC Malindo untuk melihat ke arah penggunaan sumber tenaga biojisim, biomas yang boleh menghasilkan tenaga selain melakukan pembakaran hutan untuk pertanian yang menyebabkan jerebu. Pembakaran itu boleh dielakkan sekiranya pihak jiran kita bersetujulah untuk instead of burning, mereka menggunakan biomass hutan-hutan tersebut dalam cara yang terkawal yang boleh menghasilkan tenaga sebenarnya. So ini adalah langkah yang lebih long term lah. So dia siapkan burning, sebab bila siap burning, buang nyampun pokok terbang aja, and then ada satu sistem yang boleh menghasilkan biomass untuk menghasilkan tenaga, dia boleh buat duit sebenarnya. Selain daripada berhenti membakar, dia boleh dapat pendapatan baru. So ini perkara baru sebenarnya. Jadi mungkin dia pernah dibincang di peringkat ASEAN ataupun peringkat Sarawak Kalimantan. So at least kita Sarawak Kalimantan selepas ini saya akan mencadangkanlah kepada Jawatankuasa SOCSEC Malindo. Sementara itu, Dr. Hazlan menasihati orang awam untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh memburukkan keadaan jerebu rentas sempadan yang sedang berlaku di Sarawak. Tegasnya, NREB Sarawak telah mengambil pelbagai langkah untuk mengawasi dan mengatasi pembakaran terbuka. Menurutnya, ia termasuk membatalkan permit pembakaran terbuka, mengeluarkan notis larangan pembakaran terbuka kepada pemaju projek, termasuk menjalankan program rondaan dan kesedaran bersama Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak. Dari segi undang-undang, kita ingin mengingatkan orang ramai bahawa
sabit kesalahan melakukan pembakaran terbuka boleh didakwa di bawah peruntukan Seksyen 30 bracket 1A dan Seksyen 30 bracket 2 Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ya, berata. Orang awam juga diminta untuk bekerjasama memadam kebakaran kecil dan melaporkan kes pembakaran terbuka ke pejabat NRB di talian 082 319 543 082 319 543 atau mana-mana pejabat NRB yang berdekatan. Kerahsiaan laporan adalah juga dijamin di bawah Seksyen 38 Perlindungan Pemberi Maklumat Ordinan yang sama. Menjelas lanjut, Dr. Hazlan memberitahu Indeks Pencemaran Udara IPU di Serian mencatatkan rekod tertinggi bacaan tidak sihat pada 28 September lepas, iaitu sebanyak 156, diikuti 3 kawasan lain di Sarawak yang telah dikesan titik panas seperti Samarahan, Sri Aman dan Kuching. Katanya lagi, sekiranya IPU bacaan semakin tinggi dan dikotiri mendatangkan bahaya, maka pihaknya akan menyerahkan keputusan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak untuk beralih ke prosedur seterusnya, iaitu menggunakan teknik pembenihan awam bagi menurunkan hujan. Di Baut pula, masyarakat Cina tempatan diseru untuk bersatu dalam menggambling usaha untuk membangunkan daerah Baut supaya dapat mencapai kemakmuran menjelang 2030. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Ginep, pembangunan daerah ini dapat dipacu dan berkembang sekiranya setiap lapisan penduduk berganding bahu untuk mengubah lanskap kawasan ini. Jelasnya masyarakat Cina di sini mesti bekerja secara kolektif untuk menyokong inisiatif kerajaan dan memastikan kemakmuran dapat dicapai oleh semua tanpa meninggalkan sesiapa. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam pesta pertengahan musim luruh Kuih Bulan Anjuran Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Baut di Pusat Dewan Suara di sini pada Rabu. Tambahnya, masyarakat Cina harus meneruskan usaha menarik perniagaan, pelancongan dan meningkatkan pembelanjaan ke daerah ini sekiranya menginginkan penganjuran lebih banyak aktiviti seperti perayaan Festival Kuih Bulan. Jelasnya lagi, Baut bukan lagi bandar yang sepi seperti dahulu, malah telah menyaksikan peningkatan yang luar biasa dalam pelbagai aktiviti, perniagaan dan pelibatan pelbagai pihak di kawasan tersebut. Dalam majlis sama, beliau turut berkesempatan menyampaikan sijil penghargaan kepada 38 murid Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chunghua Baut atas pencapaian sebagai penerima anugerah kecemerlangan kurikulum bagi tahun 2023. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS di Sarawak dan gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan montaj Pesta Benak Sri Aman Simanggang yang bermula dari 29 September sehingga 1 Oktober 2023 di tebingan Sungai Batang Lupa Sri Aman, Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat, Salam KAS.